أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين اللهم إنا قد استودعناك بما علمتناه فارده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita berkumpul lagi pada malam ini untuk kita menyambung kembali kuliah FB Live kita sebagai mengisi ruang-ruang masa kosong kita dalam berhadapan dengan ujian COVID-19. Semoga Allah Ta'ala pelihara kita semua insya-Allah. Jadi kita mulakan dahulu dengan bacaan Al-Asma'ul Husna untuk kita mendapat keberkatan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Baca ramai-ramai. 1, 2, 3. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاه العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي متعالي البر التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث رشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama, man ahsaha dakhala jannah, barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin. Semoga dengan bacaan Al-Asmaul Husna yang kita bacakan tadi, Allah Taala memelihara seluruh keluarga kita daripada COVID-19 insya-Allah. Amin. Ahlan wa sahlan kepada semua yang menonton pada malam ni daripada Johor, daripada Sarawak, daripada Langkawi, daripada Gunung Ledang, daripada Haji Muprat, daripada Melbourne baru keluar kan.
Okey, daripada Melbourne, Australia, 11 malam dah je. Rajin kau tunggu. Dan kepada asatidzah yang join kita pada malam ini dan tidak ketinggalan orang Masjid Jenjarum. Okey, Putrajaya. Okey, jadi malam ni kita dah janji kan, ana akan cerita tentang Nuaiman bin Amr radhiyallahu taala anhu. Tapi sebelum tu kita dengar sirah Nabi SAW. Di akhir kuliah nanti kita akan cerita tentang Nuaiman bin Amr radhiyallahu taala. Lebih kurang lah ya, dalam lebih kurang pukul tak boleh cover pukul berapa nanti korang ngulur nanti. Jadi kau dengar dulu cerita ni, kita sambung cerita hijrah Nabi SAW. Nabi sampai kat Madinah, Nabi buat apa benda. Nanti di hujung kita akan cerita tentang sahabat Nabi yang kelakar tu. Okey, tunggu. Sebab syarat menuntut ilmu ialah sabar. Dublin, biar betul kau Dublin. Okey, ahlan wa sahlan. Okey, sambungan cerita hijrah Nabi SAW. Apabila Rasulullah SAW sampai ke Madinah, benda pertama Nabi buat apa dia? Siapa tahu? Apa dia? Binaul masjidi, pembinaan masjid. Pembinaan masjid. Sebab tu kan kita ni, kalau tuan-tuan, abang-abang yang menonton FB Live kita ni, kalau ada di kalangan kita ni kontraktor kan, developer yang buat projek perumahan. Bila kita buat projek perumahan tu, kita mesti pastikan ada peruntukan tanah untuk buat surau. Itu sebagai mengikuti sunnah Nabi SAW. Ya, jangan kita ni sibuk kejar projek aja, tapak surau tak ke mana, tapak masjid tak ke mana. Kena ada tapak surau tu sebagai mengambil sunnah Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW mula-mula sampai di Madinah, Nabi buat apa dia? Binaul masjid. Dan macam biasa, insyaAllah di akhir kuliah kita nanti, kita akan buka sesi soal jawab. Lebih kurang dalam pukul, tengoklah, lepas cerita Nuaiman bin Amr, kita akan buka sesi soal jawab, insyaAllah. Okey, as-sanatul ula, tahun pertama hijrah Nabi SAW, binaul masjid. ثم شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بناء مسجده في مبرك ناقة أمام محلة بني مالك بن نجار. Rasulullah SAW memulakan pembinaan masjid di mana? Di tempat parking unta Nabi. Ingat lagi tak? Nabi punya unta yang nama Qaswa parking dekat mana? Dekat mana parking? Di hadapan rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Jadi di hadapan rumah Abu Ayyub Al-Ansari itulah dibina masjid. Sebab tu yang anda dah tunjuk gambar tu kan. Jadi kalau kau boleh ingat lagi gambar tu, Masjid Nabawi, arah kiblat tu rumah Abu Ayyub Al-Ansari, di belakang rumah Abu Ayyub Al-Ansari, di situlah dibina Masjid Nabawi. Wa kana mahallu mirbadan litamri. Asalnya lokasi tanah pembinaan Masjid Nabawi ni tempat apa? Mirbad litamri dengan makna tempat dikeringkan tamar. Orang keringkan tamar. Okey. Yamlikuhu ghulamani yatiman fi hijri As'ad bin Zurarah. Yang mana tanah ni, ni kau tengok cerita ni, cerita ni memang rare. Tanah tempat pembinaan Masjid Nabawi yang kita ziarah, yang kita semayang sekarang. Kau tahu tak siapa owner dia? Siapa owner dia? Tanah tu siapa owner dia? Datuk mana owner dia? Siapa dia? Kau tengok anak-anak aku jawab. Ghulamani yatiman. 2 orang anak yatim. Untung anak ngaji agama, senang, settle. Abah mati, anakku sambung besok, InsyaAllah. Amin. Terima kasih. Jadi tanah tapak Masjid Nabawi ni owner siapa? Ghulaman yatiman, dimiliki oleh 2 orang anak yatim, yang mana 2 orang anak yatim ini tinggal dengan As'ad bin Zurarah radhiyallahu ta'ala anhum. Fada'a ghulamaini, maka Nabi panggil 2 orang anak yatim. Boy, come here. Wasawamahuma bil mirbad liyattakhidahu masjidan. Maka Nabi berunding dengan budak ni, anak yatim ni. Nabi berunding apa dia? Untuk Nabi beli tanah ni, tapak. Taklah bersamaan pun zaman tu, mungkin kurang tak sampai seekar rasanya. Kau bayang kalau mirbat litam di tempat keringkan tamar, bersamaan sangat.
Ya, mungkin besar lot rumah 20 kali 70 lebih kurang, wallahu alam. Maka Nabi pun kautim bincang dengan budak anak yatim dua orang ni untuk dibeli tanah ni buat tapak Masjid Nabawi. Kau tengok apa respon dua anak yatim ni bila Nabi offer, Nabi nak beli. Nabi nak beli tanah ni. Apa kata budak berdua ni? Bal nahabuhu laka ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami hibahkan, kami hibah dengan mana? Kami hadiahkan tanah ni kepada engkau ya Rasulullah. Tengok, dia tu anak yatim. Kan kalau dia nak pauh Nabi, dia lagi kata lebih aula kan. Contoh, Nabi kata, berapa kau nak jual harga tanah kau ni? Budak ni tahu ni Nabi ni. Alang-alang kalau Nabi nak beli, biar puas hati kita pauh kau punya. Kami nak jual dengan harga sebesar Bukit Uhud emas. Emas sebesar Bukit Uhud. Boleh ke tak boleh? Boleh. Allah Ta'ala boleh jadikan Bukit Uhud emas sebesar. Boleh, no problem, tak ada masalah. Okay? Jadi akhirnya apabila budak berdua ni, anak yatim ni, dia nak hadiahkan tanah kepada Nabi, tanah tu kepada Nabi. Fa aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayaqbilahu minhuma hibatan bal ibta'ahu minhuma. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tak nak ambil free, Nabi nak beli juga, ya. Tapi budak tu tetap dah dapat pahala niat dia. Innamal a'malu binniyati, sesungguhnya segala amalan berdasarkan apa yang dia niatkan. Dia niat nak bagi, nak hadiah ke Nabi, tapi Nabi nak beli tanah tu. Dan kalau kita baca sejarah Nabi SAW, memang perangai Nabi tak suka barang free. Nabi semua akan beli. Kalau tak beli semua, Nabi akan bayar harga separuh. Contoh kan, pada malam hijrah Rasulullah SAW, ingat lagi malam hijrah Nabi ke kau dah lupa dah? Ingat lagi, Abu Bakar As-Siddiq sediakan berapa ekor unta untuk hijrah? 2 ekor unta. Satu untuk Nabi, satu untuk Abu Bakar. Masa Nabi nak ambil unta tu, apa kata Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ya Rasulullah, ini unta ni untuk engkau. Satu untuk aku, satu untuk engkau. Apa kata Nabi? Bal bisaman ya Abu Bakrin. Bal bisaman ya Abu Bakrin. Bahkan aku nak beli. Berapa harga unta ni? Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, ahabahu laka ya Rasulullah, aku hadiahkan pada engkau unta ni. Nabi kata, la bal bisaman, aku nak beli juga. Kenapa Nabi nak beli unta tu padahal Abu Bakar bagi free? Kau tahu kenapa? Sebab Nabi nak pahala. Nabi kata apa? Bal nusyarikuka fil ajri, kita akan berkongsi pahala. Pahala naik unta berhijrah, setiap tapak langkah kaki unta akan diberikan pahala. Maka Nabi nak dapat pahala infak, ya, pahala infak berhijrah tu. Begitu juga dalam cerita Nabi, apabila Nabi tahu Abu Bakar As-Siddiq membebaskan Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Bila Nabi tahu Abu Bakar As-Siddiq membebaskan Bilal, Nabi tanya, berapa engkau beli Bilal tu? Alah, murah je ya Rasulullah, aku bebaskan dah. Nabi kata, bahkan aku nak bayar separuh. Contoh ya, kalau harga Bilal tu RM100, Nabi nak bayar RM50. Begitulah sifat Nabi SAW. Nabi tak suka barang free, bahkan Nabi akan beli. Itu menunjukkan tingginya maruah Rasulullah SAW. Dan Nabi nak ajar kita macam tu lah. Tak macam kita kan. Kita kalau dapat free, syukur pada Allah dapat free. Masyuk. Gitu. Balik ke cerita kita. Maka Nabi SAW beli juga tanah ni daripada dua anak yatim. Wa kana fihi quburun lil musyrikin wa ba'du hufarin wa nakhl. Dan di lokasi tanah tersebut yang kita dah cerita tadi, tempat dikeringkan buah-buah tamar, ada kubur-kubur lama orang-orang kafir musyrikin, ada beberapa pokok-pokok tamar. Fa amara bil quburi fanubishat wa bil hafri fasuwiyat wa bin nakhli faqut'. Maka Nabi mengarahkan supaya kubur lama ni dibongkar, maknanya dipindahkan ke tempat lain. Kemudian lubang-lubang yang ada dekat tanah ni diratakan, dan pokok-pokok tamar dikerat supaya diratakan tanah tu untuk dibuat masjid Nabi SAW. Summa amara bi ittikhadhil labin fattakhadh wa syara'u fil bina'i bihi. Maka Nabi SAW suruh para sahabat buat batu bata, kan lama dulu batu bata pakai lumpur, tempek, jadilah batu bata. Wa ja'alu udadatail bab minal hijarati. Udadatail bab mana pintu gerbang. Pintu gerbang masuk ke dalam Masjid Nabawi tu kan, pintu gerbang macam tu.
Jadi kau kena ingat, zaman Nabi bukanlah masjid dia lawa macam sekarang, lawa gila. Dulu hanya buat pintu gerbang je, kiri kanan kosong je, lep renggai. Kiri kanan tu biasa je, ya, tak ada di ni lawa-lawa, hanya letak pintu gerbang sebagai isyarat ini pintu masuk masjid, itu saja. Wa saqafuhu bil jarid, dan dibuat bumbung Masjid Nabawi dengan pelepah-pelepah tamar. Wa ja'ala amadahu min juzu'in nakhli, dan tiang-tiang Masjid Nabawi daripada pokok-pokok tamar. Wa la yazidu irtifa'uhu 'anil qamati illa qalilan, dan ketinggian Masjid Nabawi ketika itu, kau tahu tinggi mana? Tinggi sikit je daripada kita berdiri. Contoh, kita berdiri, cakap saya ni berapa meter? 160 berapa? Lupa lah. 160 meter. Betul ke? Hantam sajalah kan. cm kan. Jadi tinggi, contohlah ni kepala saya kan. Jadi siling Masjid Nabawi ni je. Kalau lompat boleh kena. Kalau tak mana Al-Hasan Al-Basri seorang tabi'in yang pernah hidup dalam keluarga Nabi, dia tak sempat jumpa Nabi, kalau tak mana, dia kata masa aku kecil-kecil aku boleh, kata dia boleh sip, dia boleh lompat, dia boleh pegang siling rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alright. Faham tu kan? Jadi siling Masjid Nabawi tu rendah je, tak tinggi tau. Boleh cecah kalau kita lompat, kau roboh sekarang bumbung masjid tu kan. Okey, jadi masa dibina Masjid Nabawi ni, para sahabat ni kan ramai, kadang biasalah letih, tak larat. Jadi diorang pun bernasyid. Apa diorang kata? Allahumma la aisha illa aishul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah nahnu alladhina bay'u Muhammadan 'ala al-jihadi ma baqina abadan laula anta mahtadayna wa la tasaddaqna wa la sallayna fa anzil sakinatan 'alaina wa in aradu fitnatan abayna. Okey, ada setengah riwayat mengatakan nasyid tersebut dinyanyikan ketika peperangan Khandaq. Kita akan cerita panjang umur dan rezeki pada tahun 5 Hijrah nanti insya-Allah. Wa ju'ila qiblatul masjid fi shamalihi ila Baitul Muqaddas. Okey. Jangan lupa. Fokus. Masa Nabi hijrah ke Madinah, di manakah arah masjid ataupun di manakah arah kiblat Masjid Nabawi? Dua saat daripada sekarang. Ketika Nabi berhijrah ke Madinah, di manakah arah Masjid Nabawi? Menghadap ke mana? Menghadap mana? Ila Masjidil Aqsa, ya. Jadi masa Nabi SAW buat Masjid Nabawi, Masjid Nabawi kiblatnya bukan ke Kaabah tau, bukan ke Makkatul Mukarramah, tapi menghadap ke mana? Ke Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis di Palestin. Nanti kita akan cerita kenapa begitu. Memang begitulah. Asalnya kiblat menghadap ke Palestin. Sebab tu Baitul Muqaddas atau Masjid Al-Aqsa dipanggil apa? Qiblatul Ula. Al-Qiblatul Ula lil Muslimin. Kiblat yang pertama untuk orang Islam kan. Kiblat yang pertama dipanggil Baitul Maqdis atau Palestin dipanggil apa? Qiblatul Ula lil Muslimin. Waja'ala lahu thalathata abwabin, kemudian dibuat Masjid Nabawi ada 3 pintu. Dan dia kata Masjid Nabawi masa tu simple aja, sempoi, taklah macam sekarang cantik lawa berkilau-kilau. Ya, cuma kalau abang-abang, siapa-siapalah yang pernah pergi Masjid Nabawi kan, kalau korang tengok Masjid Nabawi, nak cerita pun susah. Kalau siapa boleh bayang, boleh imagine kau perasan tak, kalau kita masuk Masjid Nabawi, nak pergi ke Raudah tu kan ditutup dengan apa nama tu, macam canvas ya, dia tutup canvas tengah-tengah tu kan. Yang kawasan ada yang kawasan tu open, dia punya bumbung tu terbuka, depan kita ada canvas, lepas tu sebelah kiri kita ni arah kiblat ada Masjid Nabawi kan. Canvas tu start daripada canvas ke hadapan, ke hadapan, ke kubur Nabi, ke arah kiblat, itu semua
kawasan asal pembinaan zaman kerajaan Islam Bani Umayyah, kerajaan Islam Osmaniyah Turki. Start daripada mana? Daripada kanvas yang ditutup tu kan. Lepas tu ada tempat Ahlus Sufah, lepas tu kubur Rasulullah SAW, sampai ke depan yang lawa-lawa, ada perhiasan lawa-lawa, ada khat cantik dekat bumbung dia, dekat siling tu kan, yang khat dia lawa sangat-sangat tu. Itu semua zaman siapa? Zaman kerajaan Islam Osmaniyah dulu. Yang ke belakang kanvas ni, yang bumbung terbuka, tu baru zaman Saud. Okey, balik ke kita. Wabana bijanibihi hujrataini, dan Nabi pun buat dalam Masjid Nabawi ada 2 bilik. Bilik siapa dia? Ihdahuma li Saudah bintu Zam'ah wal ukhra li Aisyah. Bilik pertama untuk isteri Nabi yang kedua. Isteri Nabi yang kedua siapa dia? Jangan kata Aisyah pula. Isteri Nabi yang kedua ialah Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu taala anha, seorang janda yang lebih tua daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bilik yang kedua ataupun yang ketiga lah, kalau kita ikut start daripada zaman Khadijah kan, Khadijah pertama, Saudah kedua, yang ketiga Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anhum ajmain. Walam yakun alaihi salatu wasallam mutazawwijan ghairahuma, dan masa itu Nabi baru berkahwin dua, maknanya berkahwin dengan Sayyidatina Saudah dan dengan Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Wa kanat al-hijratani mutajawiratani mulasiqatani lil masjid ala syakli bina'ihi, dan masa tu bilik Saudah, bilik Aisyah ni kata sebelah-sebelah lah ya. Kalau korang boleh bayang, kawan-kawan yang dah pernah pergi Masjid Nabawi kan, ingat kan kubur Nabi kan, tu bilik Sayyidatina Aisyah. Confirm tak berubah sejak zaman Nabi SAW sampai sekarang. Itulah bilik Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala. Confirm 100%, confirm. Kenapa aku cakap confirm? Sebab Nabi wafat dalam bilik Sayyidatina Aisyah. Kenapa anda berani confirm? Sebab Nabi, bila Nabi wafat, kan berlaku khilaf di kalangan sahabat, nak tanam dekat mana? Ada kata tanam dekat Mekah, ada kata tanam dekat Palestin, ada kata tanam dekat Baqi'. Maka kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma min nabiyyin qubida illa wa dufina tahta firashihi atau illa wa dufina tahta firashihi." Mana-mana nabi yang mati, yang wafat, akan ditanam di bawah tempat pembaringannya. Maka Nabi SAW ditanam dekat mana? Dalam bilik Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Okey, lepas tu Nabi kahwin dengan Hafsah, dengan Juwairiyah, dengan sama-sama semua ada hujurat zaujatin Nabi. Sambung bilik isteri Nabi. Bukan rumah tau, rumah ni besar, bilik je, bilik muat 2 orang aja, Nabi dengan isteri Nabi. Sampailah ada beberapa, ikut khilaf ulama', ada kata 9 isteri Nabi, ada kata 12, campur dengan dia punya hamba. Okey, selesai sekarang pembinaan masjid. Bad'ul azan, cerita bagaimana sejarah azan. Okey, ceritanya, jadi para sahabat ni duk fikir macam mana nak ajak orang pergi semayang. Kalau masuk waktu semayang, macam mana nak ajak orang pergi semayang. Jadi ada sahabat bagi cadangan. Yang pertama dia kata apa? Faqala ba'duhum narfa'u rayatan idha hana waqtu salat liyaraha an-nas falam yarda bidhalika li'annaha la tufidu an-na'im wal ghafil. Pendapat pertama kata, ya Rasulullah, kalau masuk waktu semayang Zuhur contoh, kita buat apa yang pertama? Narfa'u rayah. Ma mana rayah? Bendera. Ya, kita bendera. Bendera. Mana azan tu? Bila masuk Zuhur, orang naikkan bendera. Lalu ada kata sahabat, apa barang naik bendera? Orang tidur mana nampak tidur. Dah tidur mana nampak bendera naik? Betul juga. Orang leka tengah main carrom, tengah main dah, mana nampak kan? Habis tu macam mana? Okey, tak setuju. Lagi cadangan yang seterusnya. Wa qala al-akharun nush'ilu naran ala murtafi min al-hidab. Pendapat kedua kata, kalau macam tu, setiap kali masuk waktu semayang, kita nyalakan api atas bukit. Kau macam kalau kau pergi Kertih, Petronas Kertih tu kan, ada api nyala gitu. Itu 24 jam. Jadi bila orang kata cadangan nyalakan api,
Ada sahabat kata, alah kalau kau nyalakan api sama dengan bendera. Orang tidur tak jaga, api tu nyala bodoh gitulah. Betul juga cakap engkau. Pendapat ketiga kata, kalau macam tu, setiap kali masa waktu sembahyang, kita gunakan buk. Buk apa dia? Trompet yang digunakan oleh Yahudi. Yahudi, kalau nak sembahyang, dia ada trompet tau. Contoh. Maka Nabi SAW kata, Nabi tak suka. Sebab apa? Nabi tak suka meniru Yahudi. Nabi tak suka. Kita orang Islam ada cara kita. Baik ya Rasulullah. Itu pendapat yang ketiga. Dan pendapat yang keempat kata, kalau macam tu ya Rasulullah, bila masuk waktu semayang, kita gunakan loceng. Ting, tong. Ting, tong. Loceng. Nabi tak suka juga. Sebab apa? Sebab loceng-loceng ni setiap orang Kristian. Orang Kristian, dia kalau semayang loceng. Anda ingat masa kat Syria dulu, kalau maghrib kan, maghrib je kita akan dengar orang Kristian Ahlul Kitab dekat Damsyik ni, dia bunyikan loceng dia, ting 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 ting. Dia adalah semayang maghrib style Ahlul Kitab. Aku pun tak tahu. Rasanya orang Hindu macam tu juga tau, dia pakai loceng. Nabi tak suka tau. Nabi tak terima benda macam tu. Okeylah, hari pertama tak ada jalan penyelesaian, tak tahu macam mana cara nak panggil orang pergi semayang. Ditakdirkan Allah keesokan harinya. Wa kana ahadul munadin Abdullah bin Zaid al-Ansari. Jadi habis macam mana? Jadi buat sementara waktu, bila setiap kali nak semayang, ada tukang panggil, semayang, semayang, semayang. Contoh kan, semayang. Contoh, nama dia siapa dia? Abdullah bin Zaid al-Ansari. Sehinggalah satu hari dia tidur. Fabainama huwa baina na'im wal yaqzan idh urida lahu syakhsun. Tiba-tiba Abdullah bin Zaid al-Ansari. Ingat nama ni, tukang azan ni. Nama siapa dia? Abdullah bin Zaid al-Ansari. Dia bermimpi. Mimpi apa? Datang seorang lelaki. Ala wa'alimuka kalimatin taquluha inda nida' bis salati. Nak tak aku ajarkan kepada kamu beberapa perkataan yang kau sebut perkataan ini ketika semayang. Lalu apa kata Abdullah bin Zaid al-Ansari dalam tidur tu? Bala. Ya. Aku nak tahu macam mana caranya. Maka orang ni kata, faqala lahu qul. Hendaklah kau cakap, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jadi ada orang ajar cara-cara melaungkan azan. Falamma staiqaza. Esoknya sahabat terjaga. Dia terjaga. Wa tawajjaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun berlari cari Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, saya mimpi. Kau mimpi apa? Mimpi tadi, itulah mimpi azan. Takkan aku nak ulang balik detail lah aku kan. Bila Nabi SAW dengar mimpi itu, Nabi kata, innaha la ru'ya haqqun. Betul, mimpi kau mimpi yang benar. Suma qala lahu. Kemudian Nabi kata dekat sahabat ini, lakin dhalika bilalan fa innahu anda sautan mink. Nabi kata, wahai Abdullah, ajarkan perkataan tersebut kepada Bilal. Sebab apa? Bilal ni suara nyaring. Sebab tu anda ingat masa anda kat Syria dulu, masa kita duduk asrama, kita orang ada muazzin tau, tukang azan. Tukang azan kita orang budak Burkina Faso, budak negro. Tegak negro, suara baik punya. Suara dia. Aku tak nak azan kan, kau takut meninggal lah kau. Suara dia sedap lah. Allah. Gegek negro, suara power kau. Anda ni mana lebih nyaring. Anda minka sautan. Lakin dhalika bilalan fa innahu anda sautan minka. Ajarkan perkataan-perkataan tersebut kepada Bilal kerana suara dia lebih nyaring pada engkau, wahai Abdullah. Jadi Bilal pun try. Test. Mikrofon. Test. Zaman ni mana ada mikrofon kau, bid'ah. Dia pun try.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Tengah-tengah azan kau tahu, tiba-tiba Ja'a Umaru yajuru rida'ahu. Tiba-tiba Umar Al-Khattab datang berlari, tak pakai baju. Mata kelam kabut ni. Apa hal ni? Apa hal? Umar, apa hal kau Umar? Lain macam kau ni. Apa kata Umar? Wallahi laqad ra'aitu mithlahu ya Rasulullah. Umar kata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, what happened? What happened? Anak pun mimpi juga. Umar pun mimpi juga. Mimpi apa? Mimpi azan. Jadi syariat azan ini berdasarkan dua mimpi sahabat. Wallahu alam. Ana ilmu tak banyak saya. Wallahi ana ilmu tak banyak. Mungkin ana banyak salah, kena betulkan apa yang ana tahu, tidak ada hukum hakam pun yang ditetapkan dengan, kecuali mesti ada dalil daripada Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW, kecuali masyru'iyatul azan, pensyariatan azan disyariatkan dengan mimpi dua orang sahabat dan diikrar, maknanya diiktiraf mimpi tersebut oleh Rasulullah SAW. Jadi untuk makluman semua, mimpi tak boleh buat hujah, mimpi tak boleh buat dalil, kecuali setelah mimpi tersebut diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umar kata, ya Rasulullah, laqad ra'aitu mithlahu ya Rasulullah. Saya pun mimpi juga, saya nampak, saya mimpi betul-betul macam tu cara azan. Maka wa kana Bilal ahadu muadzinaihi bil Madinati wal akhar Abdullah bin Ummi Maktum. Dan ada dua orang muazzin zaman Nabi. Siapa dia? Yang pertama Bilal bin Rabah, yang kedua Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu taala anhuma. Dan Bilal tambah, ini tambahan Bilal, tambahan yang diiktiraf oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Bilal yaqulu fi adhan subhi ba'da hayya 'ala al-falah, as-salatu khairan minan naum. Maka Bilal lah orang yang menambah perkataan apa dia? As-salatu khairum minan naum, lepas hayya 'alal falah, ketika azan subuh. As-salatu khairum minan naum. Pendek je. Contoh. As-salatu khairum minan naum. Kita kau punya azan, as-salatu khairum minan naum. Dia suruh orang tu tidur. Memang confirm kau tidur. Sepatutnya kalau kita ni muazzin subuh biar jerkah, as-salatu khairum minan naum, kau melompat. Okey. Wa aqarrahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW mengiktiraf apa yang ditambah oleh Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Okey, itu bad'ul adhan. Habis cerita tentang azan yang berlaku di Al-Madinati Munawwarah yang di zaman Rasulullah SAW. Okey, ni sikit lepas ni kita nak cerita yang korang tertunggu-tunggu ceritanya. Sekejap lagi. Sabar. Maka Rasulullah SAW, adakah Nabi bila pindah ke Madinah, Nabi tenang, relax, pagi-pagi boleh jogging, petang-petang main golf, boleh gitu? Tak, ya. Maka Nabi SAW bila berhadapan ataupun bila berpindah ke Madinah, Allah Ta'ala menguji Nabi dengan ujian lain. Apakah ujian tersebut? Nabi berhadapan dengan dua musuh, iaitu apa dia? Yang pertama, Yahud fil Madinati, orang-orang Yahudi di Madinah yang tak puas hati dengan Nabi. Kita akan cerita nanti, panjang umur murah rezeki. Kemudian Nabi berhadapan dengan puak-puak al-munafiqun. Sebelum saya terlupa, tadi ada kawan ingatkan, kan viral baru ni, azan Zuhur ke azan Asar, hatta sekarang ni pun, ya, bila orang azan, ada orang kata apa, dia tak kata lepas pada hayya ala salat tu, dia kata apa, as-salatu fi rihalikum atau as-salatu fi buyutikum. Maknanya apa? Sembahyanglah di rumah kamu. Rihal dengan makna asal makna rahal, dengan makna rombongan. Ya, rombongan tu masa dia orang berjalan kat padang pasir, bila dia orang berhenti, dia orang akan buat kemah. Jadi kemah tu panggil rihal, tempat rombongan-rombongan tu berehat.
As-salatu fi rihalikum atau as-salatu fi buyutikum. Tu bila berlaku hujan lebat ke, berlaku ketakutan ke, berlaku macam zaman sekarang kan COVID-19, dah tak boleh sembahyang kat masjid, tak boleh sembahyang kat surau, maka muadzin akan kata as-salatu fi rihalikum atau as-salatu fi buyutikum. Mana sembahyang kat rumah. Ya. Subhanallah, ya, tak sangka berlaku zaman kita. Okey. Maka Nabi SAW berhadapan dengan dua tentangan. Tentangan apa dia? Al-Yahudu, orang Yahudi, dan juga orang-orang munafik. Okey, habis dah cerita kita. Cerita tentang hijrah Nabi SAW di Madinah, dan kita akan sambung lagi pada pertemuan akan datang. Dan sebagaimana yang saya janjikan, kita akan cerita tentang seorang sahabat bernama, apa nama dia? Mana yang Nuaim bin Mas'ud, Nuaim bin Amr. Okey, kita ada khilaf di kalangan ulama nama dia. Sibuklah pun. Alright. Okey. Siapakah sahabat Nabi yang bernama Nu'man bin Amr? Ya. Anda bacakan. Tengok Bismillahirrahmanirrahim. Nabi ada seorang sahabat bernama An-Nu'aiman bin Amru. Ada Nu'aim bin Mas'ud, sahabat lain. Kalau kita baca dalam sirah, Nu'aim bin Mas'ud yang Allah Ta'ala pilih dia menjadi penyelamat kepada Nabi dan tentera Islam dalam peperangan Al-Ahzab pada tahun 5 Hijrah. Itu Nu'aim bin Mas'ud. Itu lain. Lepas tu ada Nu'man bin Muqarrin. Itu lain juga. Seorang sahabat yang hebat berlawan di peperangan Parsi. Nanti ana jawab soalan kita dengar cerita dulu. Fokus. Huwa Nu'aiman bin Amr bin Rifa'ah bin Al-Harith bin Sawad bin Malik bin Najjar Al-Ansari. Dia ni orang Ansar, mana orang Madinah. Wa qad tamatta'a Nu'aiman bin Amr bi kathir min as-sifati al-'uzbati wa syama'il karimati. Nu'aiman bin Amr, Allah Ta'ala kurniakan kepada dia seorang yang enjoy, orang sporting. Dia orang baik, suka buat kelakar, suka buat joke. Tapi di waktu yang sama, seorang yang syaja'ah, berani. Wal iqdam ala mawatil jihad, dan sentiasa berani berperang, berjihad fi sabilillah. Qala Ibnu Sa'ad, seorang ulama sirah, mengatakan, kau tahu sahabat Nabi yang kita akan dengar cerita ni, kau tahu bukan sebarangan tau. Syahidah Badran, pernah pergi perang Badar. Nabi sabda apa? Orang yang pergi perang Badar ni Allah ampunkan semua dosa mereka. Allah ampunkan semua dosa mereka. Itu kelebihan orang pergi perang Badar. Wa Uhudan, dan dia pernah pergi perang Uhud. Wal Khandaq, dan peperangan Khandaq, dan seluruh peperangan yang lain. Wa kana min sifatihi, antara sifat perangai karakter Nu'aiman ni apa dia? Hubbul fakahati wat tarafah. Wa khasatan ma'an Nabi SAW. Dia suka buat kelakar. Ni nak khabarnya, Nabi ada sahabat suka buat kelakar. Tapi korang jangan kata dia buat maharaja lawak, aku smack down kau. Jangan nak lebih-lebih. Kelakar lah dia ni, kelakar. Wa qalat Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, sehingga isteri Nabi Ummu Salamah kata apa? Kana dhahak midhakan mizahan. Nu'aim bin Mas'ud ini, Nu'aim bin Amr ini, apa Nu'aiman, An-Nu'aiman. Ada kata Nu'aim, ada kata Nu'aiman, ada kata Nu'man. Ya, Nu'man ada, Nu'aiman ada, khilaf. Ala kulli hal Nu'aiman atau Nu'man bin Amr ini, apa kata Ummu Salamah? Kana dhahak. Ad-dhahak dalam bahasa Arab, apa makna dia? Gelak sangat. Gelaklah sangat engkau. Ketawa apa ketawa? Ad-dhahik. Ketawa ad-dhahik. Kalau orang ketawa, dhahikun. Orang yang ketawa. Kalau banyak ketawa, dhahak. Dhahak. Macam pembohong, penipu. Penipu dia panggil apa? Kazibun, penipu. Kalau kaki kelentong, klepet baik punya. Kaki kencing, dia panggil apa?
Kazzab. Macam Dajjal. Dajjal tu lagi kuat kelentong. Ngeri punya kelentong. Okey. Jadi Nuaiman dhahak, suka buat kelakar. Midhakan, wazan mif'al, mubalaghah. Midhak, suka buat kelakar. Mazahan, banyak buat lawak. Orang kata macam mana karakter dia macam tu? Dia kata dekat sini. Dalam hadis dia cerita kat sini wa ba'd mawaqif Nuaiman bin Amr ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana la yadkhulu al-Madinah illa ishtara minha thumma ja'a biha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nuaiman ni kalau dia datang daripada luar, dia masuk ke Madinah, dia akan beli buah tangan untuk Nabi. Contohlah, dia masuk Madinah kan, dia pun nampak ada orang jual kan. Contohlah, musangking contoh. Dia pun ambil musangking tu, dia bawa ke Nabi SAW. Dia kata apa? Hadza ahdaituhu laka. Ya Rasulullah, contohlah, mana ada musangking kat Madinah, kau jawab bid'ah weh. Apa-apalah kan, buah ke apa ke kan. Dia pun bawa, ya Rasulullah, ni saya hadiahkan pada engkau ya Rasulullah. Nabi pun terimalah kan, dapat benda free. Okey, terima kasih. Dan kita tahu nanti kita akan ceritalah ya, Nabi Rasul dia tak terima sedekah, dia terima apa dia? Hadiah okey, no problem. Okey, Nabi terima. Tiba-tiba datang owner dia, tokey barang tu. Fa idza jaa sahibuha yatlubu Nuaiman bi thamaniha ahdarhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tokey ni datang, kau ambil barang aku tadi, kau dah bayar ke belum? Rupa-rupanya Nuaiman tak bayar, kau tahu tak? Dia tak bayar, dia ambil selamba je. Mana duitnya? Dia pun bawa tokey ni, tuan barang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia kata ke Nabi? Ya Rasulullah, a'ti hadza thamana mata'ihi. Ya Rasulullah, Rasul boleh bayar tak? Boleh bayar tak barang tadi? Nabi kata, awalam tahdihi li? Kau dah bagi hadiah dekat aku, apa aku kena bayar pula? Apa kata Nuaiman? Innahu wallahi lam yakun indi thamanuhu. Ya Rasulullah, minta maaf lah, aku tak bayar lagi pun. Tapi walakin ahbabtu an ta'kulahu, walaqad ahbabtu an ta'kulahu. Tapi saya nak sangat, Nabi rasa sedap buah ni, sedap. Jadi saya ambil dulu, Nabi bayarlah kemudian. Tak pasal-pasal Nabi kena bayar. Kau tahu tak? Apakah respon Nabi? Adakah dia kata, kurang ajar kau? Nabi kata macam tu ke? Tak. Fayadhaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketawa. Okey, kau ni betul buat lawak lah. Nabi kata, okey, tolong bayarkan barang. Berapa harga? Jadi ada sahabat tolong settlekan. Itu antara joke Nuaiman bin Amr radhiyallahu taala anhu. Tak pasal-pasal Nabi kena bayar, kau tahu tak? Ataupun sahabat tolong bayarkan. Satu lagi cerita, dia kata, qala wa dakhala a'rabiyyun 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Satu hari ada satu Arab Badawi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anakha naqatahu bi fana'ihi. Arab Badawi ni bawa unta tau. Dia bawa unta dia pun parking unta dia di depan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ba'du sahabati li Nuaiman al-Ansari. Jadi bila Badawi ni parking unta dia depan masjid, dia masuk jumpa Nabi. Ada para sahabat ni kata dekat Nuaiman, Ji, ambil. Macam sedap je unta tu. Dia kata gitu tau. Sahabat kata, fa innana qad qaramna al-lahma law aqartaha fa akalnaha. Sahabat kata, Nuaiman, kau sembelih unta tu. Sembelih, ayolah, kita dah lama tak makan daging tau. Lalu apa kata Nuaiman? Qal fa fa'al. Nuaiman ni nak kata macam lurus bendul. Kau nak sembelih? Anak lapar ni. Dia pagi dia sembelih unta. Mampu unta tu. Dah sahabat suruh sembelih kan. Dia sembelih lah. Bila macam tu, tak lama kemudian Badawi tu keluarlah pada masjid. Dia tengok unta dah meninggal. Apa kata Badawi? Wa aqrahu ya Muhammad. Wahai Muhammad, unta aku dah kena sembelih. Menangis Arab Badawi ni. Nabi keluar. Apa hal ni? Nabi kata, man fa'ala hadha? Siapa punya kerja? Siapa sembelih unta dia ni? Sahabat dagang berada, mampu siapa nak jawab? Sahabat kata, Nuaiman yang sembelih. Nuaiman. Mana Nuaiman? Nuaiman dah lari, kau tahu tak? Nuaiman dah lari. Fa'adbahu yas'al anhu
حتى وجدوا قد دخل دار ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب واستخفى تحت سرب لها فوقه جريد فأشار الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث هو فأخرجه فقال ما حملك على ما صنعت قال والذي دلوك علي يا رسول الله هم الذين يأمروا بذلك قال فجعل يمسح التراب عن وجهه ويضحك ثم غرم للعربي. Jadi Nuaiman bila dia sembelih, dia gabrang, kau tahu, dia lari. Dia pun pergi dekat rumah siapa dia? Duba'ah binti Zubair bin Abdul Muttalib. Kebetulan dekat rumah Duba'ah ni ada macam, kita kata macam parit lah ataupun lubang. Tak tahulah, mungkin tempat store ke apa, dia simpan barang dalam tanah. Jadi ada lubang, boleh nyuruk dalam tu. Ditutup dengan pelepas tamar. Dia pun nyuruk, dia kata kat rumah, jangan bagi tahu kalau Nabi cari aku, jangan bagi tahu. Dia pun nyuruk. Tak lama kemudian Nabi dengan para sahabat datang. Mana Nuaiman? Bertuah punya budak, mana Nuaiman? Kan sahabat ni dah janji kan, tak nak bagi tahu kan, tak nak sebut dalam lubang. Dia buat gini. Dia buat isyarat. Dia kata, saya tak cakap je, tapi jari dia macam tu. Saya tak cakap Nuaiman dekat mana, tapi jari dia tunjuk kat lubang tu. Saya tak tahu dia dekat mana, tapi dia tunjuk dalam lubang tu. Dia janji, dia kata dia takkan cakap ke Nabi, tapi jari dia tunjuk dalam lubang. Nabi kata bertuah punya. Mana Nuaiman, mana? Nabi pun bawa seret keluar Nuaiman. Masa Nabi bawa keluar tu, muka Nuaiman ni penuh dengan tanah, pasir-pasir, berdebu-debu muka dia. Apa Nabi kata? Ma hamalaka ala ma sana'ta. Kau pasal kau pergi sembelih unta orang tu, ha? Apa hal kau sembelih unta Badawi tu, apa hal? Maka apa kata Nuaiman, ya Rasulullah, sebenarnya bukan saya nak sembelih. Habis tu ni geng-geng kau orang ni yang tunjukkan kau dekat mana aku lari, diorang yang suruh aku sembelih. Maknanya sahabat-sahabat yang suruh dia sembelih kan. Aku sembelih lah, mana aku tahu. Maka Nabi pun ketawa. Nabi kata, ketawa. Nabi tak tempeling. Yang kau pergi sembelih pasal bangang. Nabi tak tempeling dia. Lalu Nabi berkata, dah, pergi bayar. Okay, sahabat lain turun settlekan harga unta tu. Simple, Nabi taklah marah-marah dan sebagainya. Itu antara, orang panggil, kira kasar juga joke ni, kau tahu tak, main sembelih unta orang apa barang kan. Lala Nabi juga kena bayar, tapi Nabi okey je, Nabi tak marah-marah pun, ya. Kemudian yang satu lagi ni, ni agak ganas sikit. Dia tidaklah ganas. Sampai kan Nabi pernah kata tau, dalam setengah riwayat kata, yadkhulul jannah wa huwa yadhhak. Nuaiman bin Amr ini akan masuk surga dalam keadaan ketawa. Dia kerana atas dunia dia suka buat orang ketawa, dia buat joke kan. Tapi kita kena ingat lah ya, kita buat ketawa ni boleh lah agak-agak, jangan over sangat kan. Dia sahabat ni nak kata macam mana kan, kita karakter tak sama tau. Ada orang macam Abu Bakar As-Siddiq, cool, tenang. Ada orang backing macam Umar Al-Khattab. Ada orang pemaaf macam Uthman bin Affan. Ada orang macam Nuaiman bin Amr, suka buat ketawa. Ada orang macam Julaibib. Nanti kita ceritalah sahabat-sahabat Nabi ni radhiyallahu taala anhum ajmain. Okey, satu lagi cerita. Ceritanya gini tau. Satu hari dia kata dekat sini, an Abu Bakr As-Siddiq kharaja fi tijarati lahu ila Busra. Satu hari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nak pergi berniaga dekat Busra dekat Syria, tempat kita belajar dululah. Wa ma'ahu Nuaiman Al-Ansari wa Sulaid bin Harmalah. Setengah ulama kata Sulaid nama dia, atau Salid bin Harmalah. Jadi dalam rombongan Abu Bakar As-Siddiq nak pergi berniaga ni, ada dua orang sahabat ni lah, Nuaiman dengan Salid ataupun Sulaid Salid. Dan kedua-dua sahabat ini pergi perang Badar, mana bukan sebarangan tau. Nuaiman pun power, Salid pun hebat juga orangnya, pergi perang Badar. Dan Abu Bakar As-Siddiq telah menjadikan Salid ataupun Sulaid ini sebagai penjaga dalam bahagian makanan, catering. Dalam perjalanan nanti kalau masak, makan, apa semua, kena tanya dekat Salid. Dia akan bahagian masakan lah, kalau lapar jumpa dia. Jadi fabainama hum fi istirahati min al-istirahati athna' at-tariq idh bi Nuaiman ja'a ju'an syadidan. Jadi tengah-tengah musafir-musafir ni, dia berhenti satu kawasan.
Nu'aiman lapar. Aduh, lapar lah pula. Perut. Ju'an syadid. Lapar sungguh. Dia pun jumpa Salid. Dia kata apa? Salid. Ada makanan tak? Aku lapar lah. Makanan dah siap ke belum? Apa kata Salid ni kata? Ataupun Sulaid dia kata apa? Dia kata, fa'aba alaihi illa fi hadrati Abi Bakri min al-kharij alladhi yabdu annahu kharaja li ba'd sya'nihi. Dia kata, kau lapar ke, kau kebulu ke, nak makan kena tunggu bos kita. Siapa bos kita? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar tak ada. Abu Bakar ada urusan kat luar. Tunggu dia balik kejap lagi. Dia balik, kita makan dengan dia. Apa kata Nu'aiman? Tolonglah, lapar ni, lapar. Kau jangan nak ngada. Lapar tak lapar. Tunggu Haji Bakar datang, kita makan sekali. Apa kata Nu'aiman? Tak apa. Action dengan aku, action. Siap kau. Kau tadi buat apa bang? Qala wa fi safarihim dhalika marra biqam min al-arabi. Dijadikan Allah, tak lama kemudian dia orang ni meneruskan perjalanan dan bertemu dengan satu rombongan Arab Badawi. Lalu apa kata Nu'aiman? Atashtaruna minni 'abdan? Qalu na'am. Wa farigu kathiran bidhalika. لأنه من النادر أن يجدوا عرضا كهذا والعرب كانوا يحتاجون لما يسترقونهم لخدمتهم. فأشار نعيم للقوم على صاحبه سليط وقال لهم إن هذا عبدي وله كلام وسوف يقول لكم لست عبدا وإنني ابن أمه فإذا كنتم ستصدقونه فلا داعي لهذه الصفقة ولا تفسدوا علي عبدي. قالوا لا بل نشتريه ولا نكتره لقوله. Okey. Kau ingat Nu'aiman kata apa kan? Oh, kau tak bagi aku makan, aku lapar. Siap kau. Kau kena perang dengan aku kejap lagi. Jalan, jumpa rombongan Arab Badawi. Dia pun jumpa Arab Badawi kata, psst, psst. Ya Haj. Ada apa? Saya daripada Jaziratul Arab. Saudagar kabir. Saudagar masyhur. Ada apa tuan? Saya ada nak jual seorang hamba. Hamba? Jadi bukan senang tau nak cari hamba tengah-tengah padang pasir. Oh, ini peluang yang mantul punya peluang ni. Saya nak jual. Berapa harganya tuan? 10 ekor unta. Setengah riwayat kata 10 ekor unta. 10 ekor unta. Okey, boleh. Tapi hamba saya ni ada PL sikit. PL apa? Kalau korang, bila saya dah jual nanti, korang pergi dekat dia akan cakap apa? Ana hurrun. Saya bukan hamba. Saya orang merdeka lah. Saya bukan hamba lah. Dia bukan macam tu kau tu tak. Dia tak aku dia hamba. Lepas tu dia siap mengaku. Dia akan kata, ana budu ami. Aku sepupu dengan Nu'aiman. Dengan aku sepupu lagi kau tu. Tak sepupu sungguh dia ni. Kata siapa dia? Tu. Dia tunjuk. Dia tunjuk kat siapa? Salid. Yang jaga makanan tu, yang jaga catering kan. Dia tak bagi makan kan. Dia kata kau siap kau tak bagi makan kau kena aku. Jadi apa kata Arab Badawi ni? Okey, cantik. Kita tak peduli lah. Dia nak melolong ke, dia nak menjerit ke. Dia kata dia merdeka lantak. Yang penting kita beli hamba ni. Alright, cantik. Maka diorang kau tahu, geng Badawi ni, dia bagi 10 ekor unta kepada Nu'aiman. Dan yang kata, yang ambil hamba aku jual. Salih tak sebending kau. Sulit tak tu tengah main WhatsApp. Datang Arab Badawi ke ramai kau tahu. Tangkap. Dia ambil talabib tali. Terus dia orang tarik dekat kepala Salih. Dia kata, apa pasal kau ikat aku pasal ni? Cakap banyak kau. Kita dah beli kau hamba. Apa kata Salih? Ana hurrun. Aku orang merdeka lah, hoi. Aku orang merdeka. Dah tahu dah. Kau cakap macam tu. Bos kau dah cakap. Bos kau cakap kau merdeka. Kau tak merdeka. Kau hamba lah, kutuk. Kau tak sedar diri. Aku bukan hamba lah, hoi. Aku bukan hamba. Dia tarik. Kau tahu tak? Sabar je dia. Memang perang gila. Alamak, padam lah pula. Jadi bila macam tu, bila prank kan, bila diorang dah beli Salid ni, menyebabkan dia kena orang ambil dia, orang histerik dia. Tak lama kemudian
Abu Bakar As-Siddiq datang. Abu Bakar kata, lapar lah. Mana salid? Bahagian catering mana? Apa kata Nuaiman? Saya dah jual lah. Hah? Kau apa? Saya dah jual. Kau jual? Apa kau jual? Lah, dia tu kan hamba. Hamba otak kau. Itu catering punya orang lah. Saja je. Dah dia belagak sangat. Tadi orang lapar minta, dia tak bagi makan. Ambil kau, aku jual terus. Oh, kau tahu biar betul? Betul. Kau jual apa? 10 ekor unta. 10 ekor unta. Panik kepala bakar kau tu tak? Orang bakar terpaksa jumpa balik Arab Badawi tu. Kau tim cerita sebenar apa yang berlaku. Arab Badawi bengang menatai bewak sungguh lah. Tak pantas. Nah, pulangkan balik 10 ekor unta tu. Dan dibebaskan Salid. Kau tahu tak? Orang bakar ni dia nak ketawa, dia tahan. Tahan. Sampailah dekat Madinah. Sampai Madinah, dia cerita dekat Nabi SAW kisah ni. Nabi dengar, Nabi ketawa. Hatta badat nawajizuhu, sampai nampak gigi Nabi. Nabi ketawa terbahak-bahak, kau tahu tak? Gila bang. Dia kau jual member sendiri. Ni cerita Piramli, kau tahu tak? Kau jual member sendiri. Nabi ketawa. Cerita ni disebut dalam sejarah. Nabi ni kalau Nabi duduk saja kan, tiba-tiba Nabi ketawa. Kenapa Nabi ketawa? Sebab teringat perangai Nuaiman jual member dia tu. Kalau boring-boring, kalau ada sahabat cerita balik, Nabi ketawa. Tahu berapa lama cerita tu? Sahabat ketawa selama setahun. Dia kata dekat sini. Wa dhahikan Nabiy sallallahu alaihi wa ashabu haulan kamilan innahum kana yatamallakum ad-dhahik la yatamallak ad-dhahik. Ya, dia kata setahun sahabat dengan Nabi ketawa sebab teringat cerita Nuaiman jual member sendiri. Subhanallah. Tu dia punya joke tu memang kasar lah. Tahap dewa jual member, kau bayangkan. Tapi member yang kena jual tu pun okey, sporting. Dia tak kata kau ajar kau jual aku bengong mangkuk ayun, tak ada, kau tu tak. Tu yang hebatnya sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Okey, ana nak cerita last Nuaiman ni, masalah dia radhiyallahu taala anhu, dia minum arak. Dia ketagih minum arak. Pernah ditangkap beberapa kali, sampai 4-5 kali ditangkap sebab dia minum arak. Bila dia minum arak, Nabi kata sahabat pukul dengan had, mana hudud 40 kali sebatan. 40 kali sebatan. Maka sahabat pukul pelepak dengan selipar. Pukul 40 kali sebatan kepada Nuaiman. Masa pukul-pukul ni, ada sahabat kata laknatullah alaik. Ada sahabat kata gitu, Allah laknat kau. Ma aktsara ma yu'ta bihi. Asyik muka kau je kena tangkap. Dahlah buat lawak sikit-sikit, buat lawak, lepas tu minum toddy. Minum arak kau ni. Apalah. Sahabat laknat dia, kau tahu tak? Maka apa kata Nabi SAW? Jangan cakap macam tu. Innahu yuhibbullaha wa rasulahu. Allahu akbar. Nabi kata apa? Dia ni, walaupun kau rotan, kau pukul 40 kali sebatan, dia ni Nabi kata menyayangi Allah dan Rasulnya. Allahu akbar. Kau bayang, orang ni minum arak, tapi Nabi iktiraf dia ni sayangkan Allah dan Rasulnya. Kau jangan main-main. Sebab tu kita tengok orang buat maksiat, memanglah berdosa kan. Hukuman tetap dilaksanakan, tapi kita tak boleh nak kata laknatullah alaih kan. Allah Ta'ala murka. Jangan. Kalau contoh na'udzubillah min zalik, orang berzina kan kita rejam, kita boleh baling batu aja. Jangan kata bodoh, menatang, najis mughalladhah, babi lagi bagus pada kau, tahu tak? Kau jangan cakap macam tu. Sebab apa? Bila dia bertaubat pada Allah, dia lebih mulia pada diri kita, Maka apa kata Nabi SAW? Innahu yuhibbullaha wa rasulahu. Nuaiman seorang yang menyayangi Allah dan Rasulnya. Dan Nabi kata innahu, bukan sekadar suka pada Allah dan Rasul, bahkan Nabi kata dia akan masuk syurga dalam keadaan ketawa. Kau jangan main. Nabi iktiraf dia ni ahli syurga, Subhanallah. Itulah sahabat Nabi Nuaim bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, yang suka buat kelakar, dan kelakar dia tahap memang ngeri bang. Kan? Barang kita bukan kelakar tu, itu cek gaduh, kau tahu tak? Tapi nak khabar itulah yang berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita tengok soalan-soalan ni. Nak tengok soalan. Pukul zaman Nabi, hudud ni zaman Nabi, dia tidaklah
Orang tak faham ya. Pukul zaman Nabi, dia pakai ambil mana slipper macam kita kan. Ambil slipper Jepun tu, tak payah. Pelepek gitu je. Pukul sampai 40 kali settle lah. Sebab zaman Nabi dulu. Sebab zaman Nabi SAW. Ambil. Ni slipper Ifah ni, nampak ni. Nah ni. Pelepek 40 kali. Pelepek 40 kali settle lah. Slipper ni bersih, tak kotor. Jadi 40 kali settle, habis dah. Sebab tu orang tak faham, orang tak reti, orang kata hudud zalim, kau tak ngaji bodoh. Ambil, kau dah kena dengan aku. Cuba kan aku ngaji betul-betul. Kan, hudud ni ringan untuk Allah ampunkan dosa kita. Ni tak. Hudud je zalim, hududnya brutal. Belajar tak nak, pelangkung baru tahu. Smackdown. Okey, jadi kita tengok soalan ni soalan korang. Okey, Ana start dengan Omar mimpi dan Abu Abdullah bin Zaid Al-Ansari yang mimpi pasal azan tadi. Macam mana dengan mimpi setengah orang yang boleh berubat? Terpulanglah. Kalau dia mimpi Ana dah kata tadi, mimpi tak boleh buat hujah, tak boleh buat dalil tau. Jadi kalau korang mimpi, nak percaya boleh, tak nak pun tak apa. Kita tak boleh nak percaya dengan mimpi. Apa yang Nabi cakap, adakah wahyu dalam mendahuluiku? Cakap apa tu? Tak tahulah. Kena check semula Bilal bin Rabah, Abdullah bin Umi Maktum. Okey, betul. Pernah dengar di video FB amalan dari mimpi untuk percaya COVID. Ini yang kat Pakistan tu. Wallahu alam. Boleh je kita beramal terpulang nak beramal kan, dia kata baca Fatihah, baca Qul Huwallah, baca zikir tertentu. Boleh, tak ada masalah. InsyaAllah ada kebaikan. Alright. Apa lagi soalan ni Okey. Azan zaman COVID kita dah cerita tadi. Apa nama, as-salatu fi buyutikum ataupun as-salatu fi rihalikum. Terima kasih, kau doa je lah. Okey. Nuaiman masuk Islam sewaktu perang Ahzab. Tak, itu orang lain, itu Nuaim bin Mas'ud Al-Ansari juga. Nanti kita cerita. Nuaim bin Mas'ud Al-Ansari itu yang masuk Islam pada tahun 5 Hijrah dalam peperangan Khandaq. Tu ada cerita dia. Yang saya cerita sekarang, Nuaiman bin Amru, dia ni memang masuk Islam dah lama, dan dia ni antara orang yang datang berbai'ah dalam bai'ah Aqabah yang kedua, dengan orang-orang yang kita dah cerita dulu kan. Bai'ah kan ada dua kan, bai'ah pertama dengan bai'ah kedua. Yang sahabat kelakar ni, sahabat yang suka buat joke ni, dia ni masuk Islam awal dan pergi bai'ah, termasuk di kalangan 70 sahabat yang berbai'ah dengan Nabi. Kau jangan main-main. Nampak tu orang kelakar-kelakar ni, nampak je kelakar, tapi istiqamah dia. Harap kita semua istiqamah insya-Allah. Amin. Basilah Nazmi, sahabat Nuaiman, bukan Nuaiman, An-Nuaiman. Okey. Ustaz, ramai yang menonton. Kami harap Ustaz buat live walaupun dah tamat PKP. Ialah tu, insyaAllah. Harap-harap bulan rezeki kita buat lah Ada beza ke nama Mas'ud dia? Beza bangun. Nanti aku cerita. InsyaAllah panjang. Banyak lagi. Nu'man bin Muqarin pun ada. Iqamat. Iqamah ni sejarahnya, itu iqamah dia tidak ada. Dia tidak ada sejarah dia, cuma beza dalam mazhab. Dalam mazhab kita Syafi'i, iqamah sekali je, mana Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'al falah, gitu kan. Tapi dalam mazhab Hanafi, iqamah sama macam azan, dua kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Itu sel mazhab Hanafi. Okey. Apa dia? Kuliah sampai pukul 10, demam. Lepas ni cerita apa pula ni? Apa dia cerita?
Umair bin Wahab. InsyaAllah coming soon. Banyak umur rezeki kita cerita. Okey, tentang kitab-kitab tentang kitab-kitab yang telah ditahqiq oleh Syekh Abdullah Al-Harari, sebab ramai orang komen tentang musannif tersebut. Saya hanya nak tahu perkara yang sebenar, kemungkinan Syekh mengetahui. Okey, yang pertama sekali yang kita sedia maklum, Abdul Harari ni daripada Al-Ahbash. Al-Ahbash ni agak ekstrim. Dia agak ekstrim. Jadi kita ni ambil pandangan yang mu'tadil, yang sederhana. Ahlu sunnah wal jamaah, kita ambil yang sederhana. Besok kita tengok layar sahabat mana. Macam mana sekolah anak? Alhamdulillah. Okey, ni ada soalan ni. Kalau perempuan haid masih nak baca Al-Quran sebab dah setiap hari baca Quran dan selalu fikir syaitan akan buat dia lupakan, boleh ke dia baca Quran dalam handphone? Baca dalam hati je lah. Ya. Perempuan kalau nak baca Quran, baca dalam hati, jangan baca dengan lafaz. Kalau dia dalam haid, dia tak boleh baca dengan lafaz. Dia kena baca dalam hati dan niat zikir. Okey. Ya, betul. Nuaiman, kita tak boleh kata dia pemabuk, ya. Pemabuk tu macam melampau sangat. Tapi dia ni, dia kata mubtala bisyurbin nabiz. Dia ni Allah Ta'ala uji, dia suka minum arak. Ya, sebab kita pun tahu sebelum Nabi sampai ke Madinah, majoriti para sahabat minum arak. Semua minum arak. Semua minum arak. Kecuali ada beberapa sahabat, contoh macam Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar dekat Mekah tak minum arak. Uthman bin Affan tak minum arak. Abdul Rahman bin Auf tak minum arak. Ni antara sahabat yang walaupun zaman jahiliah memang tak minum arak. Sudah cabut jam dinding ikut sekengkau. Julaibib insyaAllah kita cerita nanti. Yang saya belajar tetap tak boleh sebab ayat Al-Quran merupakan kalam Allah. Adalah sebaik dibaca ketika bersuci jika nak elak gangguan ulama. Okey, dah jawab tadi. Ya, malam ni lebih 1,000 orang. Alhamdulillah, berkat korang lah tu. Minta Allah ampunkan dosa anak. Terbayar cerita Jack Sparrow. Kau ni Jack Sparrow pun ada juga. Kita start kuliah sehari pukul 8 malam insyaAllah. 8 malam. Semalam Ustaz kata tiap hari sementara 8 malam. Alright. Sabar je dia. Yang kena jual tu bukan Abdullah bin bukan Abdullah bin Maktum. Ada soalan ke ni tiap? Tak ada. Apa ni? Pukul 40 pakai telapak tangan. Oh, pukul 40 pakai telapak tangan. Kalau kita ada bela anak angkat lelaki daripada baby, anak yang tak tahu di mana ibu kandungnya sebagai ibu angkat, apakah anak angkat lelaki itu kena patuh pada ibu angkatnya sebagaimana dia kena patuh pada ibu kandungnya? Apakah dia dikira derhaka kalau tidak patuh pada ibu angkatnya? Boleh tak ibu angkat mengeluarkan kata-kata sumpah pada anak angkat? Dia gini, menghormati ibu ni sama je. Dan nama ibu kata ibu kandung ke, mak tiri ke, mak angkat ke, bila dia bela engkau, wajib taat, wajib hormat. Ya, kena. Tetap kena hormat, tetap kena taat. Cumanya anak angkat ni, tengok hukum lah kan. Kalau kita ambil dia masa kecil, kalau kita menyusukan dia, masa tu umur dia kurang setahun, menyusu sampai umur dia 2 tahun, dan 5 kali susuan, 5 kali kenyang, maka dalam mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, jadi anak susuan kita macam anak sendirilah. Mana wuduk tak batal dan sebagainya kan. Dengan anak-anak, dengan adik-beradik semua tak batal sebab dia dah jadi adik-beradik susuan. Masalah ni kalau kita ambil anak angkat yang dah besar, ya, kalau dah umur 5 tahun, 6 tahun, itu kau nak nyusukan sampai kenyang berak pun, dia tetap bukan anak susuan kita, dia tetap anak angkat biasa. Maka kena jaga bab hukum hakam aurat tu, kena jaga. Jadi ala kulihal, tak elok lah ya, kalau kita dah bela, tak payahlah nak marah ke, nak sumpah ke, ya, sabarlah banyak-banyak. Dan anak tu
kena diajar, wajib menghormati orang tua. Nabi kata apa? Laisa minna man lam yuqira atau man lam yuqir kabirana. Bukan di kalangan kami, bukan di kalangan umatku orang yang tidak menghormati orang tua. Ustaz nak tanya, ada tak sekarang ni tanda kiamat yang besar dah muncul? Siapa yang muncul dulu, Nabi Isa atau Imam Mahdi? Tanda kiamat yang besar belum lagi. Setakat ni belum lagi keluar. Panjang umur orang rezeki kita nampak dah tanda kiamat yang besar ya. Siapa yang muncul dulu, Nabi Isa ke Imam Mahdi? Yang muncul dulu ialah Imam Mahdi. Imam Mahdi akan muncul dulu dekat Mekah. Kemudian cerita panjang lah, ringkas cerita, Imam Mahdi akan muncul dekat Mekah. Lepas tu orang nak bai'ah dengan dia. Dia tak nak, dia lari ke Madinah. Lepas tu ulama-ulama di Madinah tangkap dia, paksa dia lari balik ke Mekah. Kemudian dia akan dibai'ah dekat mana? Dekat Maqam Ibrahim. Apabila dibai'ah Imam Mahdi, maka Imam Mahdi ni akan bergerak bersama dengan pejuang-pejuang Islam menuju ke Syam, ke Damsyik. Dan ketika mana mereka nak sembahyang subuh di Damsyik, ketika itulah turunnya Nabi Isa alaihi salam. Dekat mana? Dekat Menara Putih yang Nabi kata apa? Yanzilu Isa bin Maryam ala manaratil bayda syarqi Dimashq. Nabi Isa bin Maryam akan turun di Menara Putih sebelah timur kota Damsyik. Ada ke sahih ke kisah Nabi Muhammad suruh Sayyidina Ali untuk sembahyang, untuk solat 4 surah pada malam Jumaat? 4 rakaat ke 4 surah? Tak pernah pula anda dengar ya. Syiah Zaidiyah ya masih wujud tapi minoriti, tak ramai dah, tak banyak. Tauriyah ni maknanya bukan bohong lah, dia macam perkataan yang ada ihtimal kemungkinan. Tauriyah macam contoh Nabi Ibrahim, apabila ditanya kan, bila Nabi Ibrahim dipecahkan berhala, lalu Namrud tanya, anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim, kan, adakah engkau yang pecahkan berhala kami? Apa kata Nabi Ibrahim? Bal fa'alahu kabiruhum hadza, ada aku pula yang pecah. Berhala tu lah yang pecahkan. Kau tak nampak berhala yang besar kali pegang kapak, dia lah pecahkan. Tu bagi tauriah lah tu. Maknanya kau fikirlah sendiri. Pengharaman Arak berlaku pada tahun 2 Hijrah. Nu'aim bin Amr, ya jamin masuk syurga. Nabi kata dia masuk syurga insya-Allah. Saya ada baca hulagukan sebab masuk Islam sebelum mati. Wallahu alam, tapi yang nak ingat memang ada keturunan Mongol yang menyerang Baghdad ni, cucu cicit dia memang menjadi pejuang Islam. InsyaAllah panjang umur rezeki kita sampailah dekat Penang nanti. Adakah sahabat tak dia Nu'aim bin Amru ini, dia tak syahid di medan perang, tapi dia meninggal dunia di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Apa ni? Silap cetak dia. Samakan sahabat Nabi, tu silap baca. Dengan ahli dengan Abu Lubabah, bukan Zabin Labab. Belabah lah Abu Lubabah lah. Kau ni belalang lah kau ni. Kau tak elok sikit je kan. Dia sahabat babi, sahabat Nabi bang oi. Abu Lubabah ni ada khilaf ulama, tapi memang ada kisahnya Abu Lubabah dalam tafsir Ibnu Katsir. Nanti nak ceritalah panjang umur rezeki, kita cerita pasal Abu Lubabah ya. Khalid bin Al-Walid cuma hafal 4 surah. Kau tahu mana? Aku pun tak tahu. Aduh. Sekarang minum arak lagi. Ada Syekh Abdul Rahim cakap COVID punca pada syaitan. Yelah tu. COVID ni merupakan makhluk Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang ciptakan COVID-19. Ahlul Badar semua masuk syurga? Ya, semua ahli Badar dijamin masuk syurga. Sebab tu Nabi pernah sebut kan, orang pergi perang Badar ni, dia buatlah apa dosa sekalipun, Allah tetap ampunkan dosa mereka. Okey, nanti ada masa kita cerita Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad kita akan cerita pasal Dajjal Betul, inilah sekalian anda jawab nanti banyak soalan bawah tu, kita tengoklah nanti anda akan jawab. Betul ke kalau nak beramal dengan ayat kursi kena ada sanad? Kalau tak jadi isim? Tak. Boleh baca je, amal je, tak ada masalah ya. Okey, terima kasih semua. Kita dah 9 suku.
InsyaAllah panjang umur dan rezeki. Sambung lagi pada pertemuan akan datang. Dan jangan lupa malam besok kita akan sambung lagi sirah Nabi SAW. Tengoklah nanti saya fikir-fikirlah sama ada nak sambung sirah ni ataupun kita cerita tentang sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. InsyaAllah kita bertemu lagi pada malam besok pada waktu yang sama, tepat pukul 8 malam. Dan jangan lupa kita amalkan bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Baca lagi apa? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, dan amalkan al-habatu sauda shifaa'un min kulli da'il lasam. Okey, kita bertemu lagi pada pertemuan akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun karimun jawadun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Takbir. Allah.